Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 4 bersama Cikgu Saripah. Okay, hari ini kita akan sambung bab 2 iaitu 2.3 perkembangan nasionalisme di Asia. Okay, sebelum ini cikgu dah ajar tentang perkembangan idea nasionalisme di Barat dan kamu telah didedahkan dengan Revolusi Keagungan, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Jadinya, perkembangan di Asia ini adalah kesinambungan idea nasionalisme di Barat. Kesan daripada pertembungan kuasa Eropah di Asia telah mencetuskan kebangkitan nasionalisme. Contohnya kebangkitan nasionalisme seperti di India, China, Mesir, Empayar Turki Uthmaniyah dan Jepun. Kita akan belajar satu-satu iaitu India, China, Mesir, Empayar Turki Uthmaniyah dan juga di Jepun. Nasionalisme di India. Yang pertamalah kita belajar nasionalisme di India dan pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 26. Jadi yang pelajar sedia maklum bahawa India ini dijajah oleh pihak British. Justru itu nasionalisme di India merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Okay, kalau pelajar lihat di dalam buku teks itu, pelajar boleh lihat tentang kebangkitan Dahagi. Okey, di kebangkitan Dahagi. Okey, kebangkitan Dahagi ni pelajar boleh lihat muka surat 26 tu sebelah kiri dia ada info tentang apa itu yang dipanggil Dahagi India 1857. Okey, sebenarnya pemberontakan India 1857 juga dikenali sebagai Dahagi. Samalah. Okey, ia bermula dengan pemberontakan Sepoi iaitu Askar Upahan Syarikat Hindia Timur Inggeris iaitu SHTI. Di mana peristiwa ini menimbulkan ancaman besar terhadap kuasa SHTI di wilayah-wilayah yang terbabit. Okey, pemberontakan ini sebenarnya berjaya menyebabkan pembubaran SHTI pada tahun 1858 dan membawa kepada penyusunan semula tentera, sistem keuangan dan pentadbiran British. Okey, seterusnya pada peringkat awal nasionalisme di India ini adalah bercorak gerakan yang memberi perhatian terhadap isu sosio-agama iaitu Brahmo Samaj dan Arya Samaj merupakan pertubuhan penting yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan kesan daripada pengaruh budaya Barat. Apabila pihak British masuk, sebenarnya dia bawa sekali masuk budaya Barat itu di India. Okey, seterusnya pada penghujung abad ke-19, okey, lihat dekat nota tu, penghujung abad ke-19, okey, disebabkan oleh perkembangan pendidikan Barat, maka muncul golongan intelektual yang memulakan gerakan nasionalisme lebih tersusun. Okey, maka dengan ini tertubuhlah parti-parti politik untuk menyuarakan pendapat. Dengan itu, mereka menubuhkan pertubuhan politik seperti Kongres Kebangsaan India ataupun Indian National Congress iaitu INC yang dibentuk pada tahun 1885 dan Liga Muslim yang ditubuhkan pada tahun 1906. Okey, seterusnya kita pergi kepada pada awal abad ke-20. Tengok dekat slide tu, di situ pada awal abad ke-20, gerakannya bersifat lebih keras dan diketuai oleh nasionalis radikal seperti susah sikitlah nak sebut namanya, Bal Gandhar Tilak dan Bipin Chandrapal. Mereka ini menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap pihak British. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang sebelah kiri iaitu apa yang berlaku selepas Perang Dunia yang Pertama. Boleh lihat di situ kita ada seorang tokoh iaitu Mahatma Gandhi.
INC ini memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan pihak British dan tindakan ini diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan. Apa itu Satyagraha? Iaitu bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran, dan konsep ini menjadi asas perjuangan tanpa keganasan. Okey, selepas Perang Dunia Kedua pula, INC dan Liga Muslim ini membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian India, iaitu negara India dan Pakistan. Okey, justru itu pada 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor Jeneral Pakistan yang pertama. Okey, Muhammad Ali Jinnah. Okey, seterusnya India pula mengisytiharkan kemerdekaannya pada 15 Ogos 1947, iaitu Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Nasionalisme di China. Okey, nasionalisme di China ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan peradaban di China. Okey, dalam kalangan orang Cina, daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Okey, nasionalisme di China ini adalah bermula dengan penentangan terhadap dinasti Manchu. Okey, kerana masyarakat Cina hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu kerana kelemahan dinasti Manchu itu sendiri, iaitu dinasti Manchu ini gagal menghalang kemasukan kuasa barat, dan gerakan nasionalisme seterusnya di China adalah kerana menentang campur tangan kuasa barat di China. Gerakan bercorak anti barat ini dipelopori atau tokohnya adalah Dr. Sun Yat-sen, dan gerakan ini Dr. Sun Yat-sen telah mengemukakan 3 prinsip rakyat ataupun dikenali sebagai Sun Manchu sebagai ideologi perjuangan. Okey, apa yang ada dalam 3 prinsip rakyat ini? Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua demokrasi, yang ketiga kebajikan sosial asas gerakan revolusi Cina. Maksudnya di sini 3 prinsip rakyat ini merupakan asas kepada gerakan revolusi Cina. Okey, revolusi Cina ini berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan akhirnya muncul pemerintahan Republik Cina. Okay, nasionalisme seterusnya adalah nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 27. Okay, nasionalisme Empayar Uthmaniyah dan Mesir lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme barat pada abad ke-19, dan kesedaran tersebut telah mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan gerakan Islah. Artinya, kita lihat di sini kita ada 2, satu gerakan Islah dan satu lagi adalah gerakan pan-Islamisme. Kita pergi kepada gerakan Islah. Gerakan Islah merujuk kepada gerakan pemulihan gerakan pemulihan Islam yang dipelopori oleh Syed Jamal al-Din al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh, di mana imperialisme barat di Mesir telah menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan antara Eropah, Amerika dengan kebudayaan tempatan yang mengubah budaya dan tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Justru itu, gerakan Islam ini menyeru agar umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan Hadis. Okay, serta membaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Okay, seterusnya kita pergi kepada gerakan pan-Islamisme, iaitu pada tahun 1883, Syed Jamal al-Din al-Afghani
telah menubuhkan Al-Urwah Al-Wuqah, iaitu yang bermaksud ikatan yang kuat. Kumpulan ini ditubuhkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan, iaitu mereka telah menerbitkan akhbar Al-Urwah Al-Wuqah untuk menyebarkan idea pan-Islamisme ini, iaitu seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang perluasan kuasa barat. Pada tahun 1914, Ampaya Uthmaniyah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas. Ampaya Uthmaniyah ini telah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas penjajah untuk bangkit bersama-sama dengan Ampaya Uthmaniyah. Bangkit bersama-sama untuk menentang kuasa barat ini. Pemerintahan Ampaya Uthmaniyah, iaitu di bawah Khalifah Abdul Hamid II, menggerakkan idea pan-Islamisme ini, dan gerakan ini mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia, termasuklah tanah Melayu. Contohnya kebangkitan Tok Janggut menentang British di Kelantan pada tahun 1915, di mana Tok Janggut telah membawa idea pan-Islamisme ini semasa menentang pihak British di Kelantan. Nasionalisme di Jepun. Nasionalisme di Jepun pula digerakkan oleh pemerintah Jepun disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Maharaja Mikado Meiji 1868 melancarkan gerakan pemulihan. Mikado Meiji telah melancarkan gerakan pemulihan dengan menekankan permodenan di Jepun mengikut model barat supaya, kenapa dia mengikut model barat? Supaya Jepun dihormati oleh kuasa barat. Seterusnya, pihak Jepun ini menggunakan prinsip dan semangat Bushido. Semangat Bushido ini merupakan asas membina nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintah semasa era pemulihan Meiji. Apa itu semangat Bushido ini? Kamu boleh pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 27, sebelah kanan di bahagian bawah sekali. Lihat kat situ, semangat Bushido ialah sikap yang sanggup menentang risiko, sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara. Jadinya, pemulihan ini meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang akhirnya menjadikan Jepun muncul sebagai sebuah negara perindustrian dan kuasa tentera yang sangat kuat, iaitu kuasa tentera yang sangat kuat di Asia pada awal abad ke-20. Di situ kita boleh lihat bagaimana Jepun bangkit. Namun begitu, desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh golongan tentera menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialis di Asia. Yang ini kita akan belajar dalam bab seterusnya lah. Kita lihat apa yang Jepun buat selepas ini. Kesimpulannya, nasionalisme di Asia merupakan gerakan untuk menamatkan penjajahan kuasa asing dan seterusnya menuntut perubahan politik seiring dengan pembinaan negara bangsa, dan dalam bentuk nasionalisme berlaku dalam bentuk gerakan pembaharuan untuk mengekalkan kedaulatan. Secara keseluruhannya, iktibar yang boleh kita dapat daripada peristiwa ini, daripada apa yang kita pelajar pada hari ini adalah kita sentiasa berwaspada terhadap anasir asing yang boleh menjejaskan kedaulatan bangsa dan negara.
Okey, seterusnya kita masuk 2.4 iaitu perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Dalam bahagian ini kita akan belajar nasionalisme di Asia Tenggara, contohnya di Filipina, Burma, Vietnam dan juga Indonesia. Okey, kita lihat nasionalisme di Asia Tenggara berakar umbi daripada gerakan membebaskan diri dari penjajah. Iaitu kuasa barat seperti yang berlaku di Filipina, Burma ataupun nama lainnya adalah Myanmar, Vietnam dan juga Indonesia. Namun begitu, di Thailand pula dia berbeza. Gerakan nasionalisme dia di Thailand bersifat menuntut pembaharuan dalam pentadbiran ke arah mengekalkan kedaulatan negara daripada ancaman imperialisme. Okey, 2.4 ini pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 28. Nasionalisme di Filipina. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 28. Kita akan pergi kepada Filipina. Kalau kita lihat Filipina, siapa yang jajah Filipina? Okey, kalau pelajar dah baca secara keseluruhan dalam buku teks ini, kita dapat lihat Filipina pada mula-mula dia dijajah oleh Sepanyol dan kemudian dijajah oleh Amerika Syarikat. Jadi dua kuasa barat yang menjajah Filipina. Okey, kita lihat daripada permulaannya lah. Okey, apakah tujuan nasionalisme di Filipina? Ia adalah untuk menghapuskan penjajahan asing. Okey, tokoh yang ada di Filipina ini kita dapat lihat, kita ada Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Okey, kita pergi yang pertama. Pelajar boleh juga buat nota ringkas di situ, ambil satu tokoh dulu. Apa setiap tokoh ini buat? Okey, cikgu ambil yang pertama iaitu Jose Rizal. Jose Rizal ini telah memimpin gerakan propaganda di Filipina, di mana gerakan ini menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol. Okey, seterusnya dia tuntut lagi mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol, dan justru itu pada tahun 1892 Jose Rizal ini telah menubuhkan Liga Filipina dan mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan juga sosial di Filipina. Seterusnya kita lihat Jose Rizal tadi, permintaan Jose Rizal kita lihat yang pertama di slide yang pertama ini, di kotak yang pertama, dan seterusnya kita akan lihat kegagalan gerakan propaganda ini telah mencetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal, iaitu kita lihat tokohnya adalah Andres Bonifacio, di mana beliau telah menubuhkan Katipunan. Katipunan ini ditubuhkan adalah tujuannya untuk memperoleh kemerdekaan Filipina. Okey, tadi kalau kita lihat Jose Rizal dia cuma nak hak sama rata, nak jadikan wilayah menjadikan Filipina sebagai wilayah Sepanyol, tapi di peringkat yang seterusnya ini telah menuntut Andres Bonifacio ini menuntut kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Okey, Katipunan ini merupakan gerakan revolusioner telah menggunakan akhbar kalayan untuk menyebarkan idea revolusinya kepada rakyat. Revolusi Filipina 1896 ini bertujuan adalah untuk menyingkirkan pemerintah Sepanyol. Tetapi adakah berjaya usaha mereka ini? Okey, jawapannya usaha mereka ini gagal. Seterusnya, bagi mengusir Sepanyol dari Filipina, Emilio Aguinaldo telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Dan kerjasama ini sebenarnya kalau kita lihat berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Tetapi adakah Filipina terus dapat mencapai kemerdekaan? Okay, kamu rujuk buku teks perenggan yang terakhir itu. Aguinaldo kemudiannya bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Namun begitu, pengisytiharan kemerdekaan oleh Aguinaldo
pengisytiharan kemerdekaan untuk Filipina yang dibuat oleh Argunado pada tahun 1899 tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya, Filipina pula diletakkan di bawah penguasaan Amerika Syarikat. Okey, seterusnya tak berjaya secara radikal, tak berjaya. Mula-mula secara propaganda tak berjaya, secara radikal tak berjaya. Selepas itu bekerjasama dengan Amerika Syarikat, berjaya mengusir Sepanyol tapi tetap juga tidak dapat kemerdekaan. Justru itu Filipina dijajah oleh Amerika Syarikat dan golongan nasionalis ini telah menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Okey, pendekatan bekerjasama membolehkan Sergio Osmena. Okey, ini tokoh seterusnya. Sergio Osmena, pemimpin Parti Nasionalis, dan beliau ini telah dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina dan seterusnya golongan ini telah menuntut kemerdekaan, meneruskanlah menuntut kemerdekaan sehinggalah Perang Dunia yang kedua. Nasionalisme di Burma ataupun Myanmar. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 29. Okey, nasionalisme di Burma ini ialah manifestasi perjuangan golongan kelas menengah, Sami Buddha atau Pongyi, Takin, siswa Zahir University dan golongan petani menentang imperialisme British. Okey, dan nasionalisme ini digerakkan oleh golongan kelas pertengahan berpendidikan barat. Dan mereka ini menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906, di mana Persatuan Belia Buddha ini bertujuan untuk mengekalkan tradisi, pendidikan dan juga kebudayaan Burma. Okey, mereka untuk menaikkan semangat nasionalisme ataupun membangkitkan semangat nasionalisme, mereka telah menggunakan isu kasut. Okey, apa itu isu kasut? Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 28. Di sebelah kiri tu dia ada isu kasut. Di situ tulis perbuatan orang British yang memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Perbuatan ini dianggap mencemari kesucian agama Buddha. Sedangkan kalau nak masuk ke kuil mereka, mereka perlu menanggalkan kasut. Dan apabila wakil British ini diminta untuk menanggalkan kasut, mereka tidak mahu menanggalkan kasut, menyebabkan Raja Burma pada masa itu telah mengusir wakil British ini. Dan kesannya adalah menyebabkan berlaku perang antara Inggeris dan juga Burma. Okay, gerakan nasionalisme di Burma ini menjadi lebih radikal apabila diambil alih ataupun dipimpin oleh U Ba Peh. Dinamakan Majlis Persatuan Kesatuan Burma, di mana mereka memperjuangkan isu yang berkaitan dengan bangsa Burma. Okay, selepas itu menjelang tahun 1920, berlaku revolusi pelajar di mana pelajar-pelajar ini menuntut penubuhan universiti untuk mereka. Seterusnya golongan Sami Buddha pula telah menubuhkan Majlis Sangha Samagi dan cetuskan pemberontakan Sayasan. Okey, pemberontakan Sayasan ini diketuai oleh Sayasan. Okay, Sayasan ini sebenarnya adalah bekas Pongyi ataupun bekas Sami Buddha, dan Sayasan ini mendapat sokongan daripada golongan petani, di mana golongan petani ini terbeban dengan pelbagai jenis syugai yang telah dikenakan. Okay, seterusnya berlaku perkembangan nasionalisme di Burma. Okay, di mana nasionalisme di Burma ini dipengaruhi oleh pengenalan Perlembagaan Burma pada tahun 1935. Okay, yang memisahkan Burma dengan India. Okay, perlembagaan ini telah merangsang kepada perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Okay, seterusnya
Golongan Takin pula telah menubuhkan Parti Dobama Asyayon yang bermaksud Kami Orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma. Di mana parti ini dipimpin oleh Aung San, Kaunin dan Yunu dan menggelarkan diri mereka sebagai Takin yang bermaksud tuan dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan Burma. Maksudnya tak naklah penjajah. Seterusnya kita lihat perkembangannya apabila Dr. Barmaw yang memenangi pilihan raya pada tahun 1937 kemudiannya dilantik menjadi Perdana Menteri yang pertama. Nasionalisme di Vietnam. Nasionalisme di Vietnam muncul akibat perubahan sosiopolitik dan juga sosioekonomi selepas kedatangan Perancis ke Vietnam. Dan gerakan nasionalisme ini dipelopori oleh golongan bangsawan dan juga pegawai golongan Mandarin, di mana mereka memperjuangkan sistem pemerintahan beraja. Manakala golongan intelektual pula telah meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti Perancis. Tak sukalah Perancis berada di Vietnam. Bagi menyalurkan menyalurkan nasionalisme di Vietnam, dua akhbar telah digunakan iaitu akhbar Tribune Inde dan juga Cloquet Felle. Akhbar ini telah mengkritik Perancis dan menuntut hak rakyat. Manakala selepas berlakunya Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalisme di Vietnam ini bercorak revolusi yang didukung oleh dua aliran ideologi iaitu nasionalisme dan juga komunisme. Parti utama aliran nasionalisme ialah Vietnam Kuozang Zang ataupun VNQDD atau Parti Nasionalis Vietnam, pimpinan Nguyen Tai Hoc. Manakala golongan komunis diterajui oleh Parti Komunis Vietnam iaitu PKB di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Kita lihat kepada perjuangan ideologi di bawah nasionalisme iaitu perjuangan VNQDD, Vietnam Kuozang Zang ini adalah berteraskan demokrasi dan sosialisme, di mana mereka telah melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir Perancis dan menubuhkan Kerajaan Republik Vietnam. Keadaan ini telah memberi peluang kepada Perancis, di mana Perancis telah menangkap pemimpin VNQDD ini dan Nguyen Tai Hoc dihukum bunuh. Seterusnya, revolusi menentang Perancis pula diteruskan oleh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh tadi di bawah ideologi komunis melalui Parti Komunis Vietnam iaitu PKB. Gerakan menentang penjajah di Vietnam ini, menentang penjajah barat di Vietnam ini diteruskan sehinggalah Republik Vietnam terbentuk pada tahun 1976. Nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia ini pada awalnya adalah berkisar tentang isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dahsyat penjajahan Belanda. Indonesia yang sedia maklum kita tahu ia dijajah oleh Belanda. Satu tokoh iaitu Raden Ajeng Kartini telah mempelopori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita, di mana Raden Ajeng Kartini ini telah menulis buku yang berjudul Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911, iaitu di mana dia telah menulis surat yang diutuskan kepada rakan-rakannya di Eropah dan surat-surat tersebut telah dibukukan dan diterbitkan dengan karyanya yang bertajuk Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan karya ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Karya ini mendedahkan tentang dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kemudian kesedaran nasionalisme ini berkembang
dengan lebih tersusun dengan tertubuhnya seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman sekularisme Barat. Okey, seterusnya, nasionalisme di Indonesia ini menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam (SI), Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasionalis Indonesia iaitu PNI di bawah pimpinan Soekarno, yang menjadikan PNI sebagai sebuah parti yang berpengaruh. Okay, seterusnya, pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Okey, Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme. Okey, 3 asas dalam Sumpah Pemuda ini. Okey, boleh lihat, 1 adalah tanah air, 2 satu bangsa, dan yang ketiga adalah satu bahasa. Okey, boleh lihat di sini terjemahannya secara huraiannya secara lebih mendalam, ataupun pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 30. Okey, seterusnya, bagi mengukuhkan perjuangan pertubuhan ini, Soekarno telah mempelopori pembentukan Permuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia iaitu PPPKI. Okay, PPPKI ini gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Okay, akhir sekali adalah nasionalisme di Thailand. Dan nasionalisme di Thailand adalah berbeza daripada nasionalisme di negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Okay, Thailand ni kalau kita lihat sejarahnya, dia tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing. Okay, nasionalisme di Thailand ini berbeza kerana gerakan nasionalisme di Thailand ini bertujuan adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Okay, nasionalisme di Thailand ini dipelopori oleh Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan pemodenan. Okay, contohnya Raja Mongkut telah membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan juga Perancis, di mana baginda telah memulakan langkah pemodenan dengan melaksanakan birokrasi barat dalam pentadbirannya. Okey, contohnya, penasihat barat telah dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Guru dari barat juga dibawa masuk, terutamanya British, turut dibawa masuk untuk melaksanakan sistem pendidikan barat di Thailand. Okay, langkah tersebut telah membentuk imej Thailand sebagai sebuah negara yang bersahabat dengan barat. Pemodenan negara dan dasar terbuka Raja Mongkut ini seterusnya telah diteruskan oleh putera baginda iaitu Raja Chulalongkorn untuk menjadikan Thailand sebuah negara bebas daripada penjajahan kuasa barat, khususnya pihak British, kerana pihak British pada masa itu dia meluaskan kuasa di Tanah Melayu dari Kedah dengan Thailand. Okay, nasionalisme dalam kalangan rakyat timbul. Okay, nasionalisme timbul semasa pemerintahan Raja Vajrawoot. Raja Vajrawoot. Okay, kerana apa? Kerana kelemahan pemerintahan Raja Vajrawoot ini telah menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat diraja. Tadi masa Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn belum ada lagi nasionalismenya untuk menentang kuasa raja, tapi ia penentangan mula timbul semasa pemerintahan Raja Vajrawoot. Okay, justru itu kita dapat lihat Nai Predi Panomyong dan juga Phibu Songgram telah menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932 dan menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okay, justru itu
pemerintahan raja berperlembagaan telah diperkenalkan dengan meletakkan raja pada kedudukan yang paling tinggi tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan Thai yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Okey, seterusnya, nasionalisme di Thailand. Dia berkembang pula berkisar tentang rasa tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi. Siapa yang kuasa ekonomi? Oleh kapitalis barat dan juga orang Cina. Kapitalis barat dan juga oleh orang Cina. Okey, justru itu Perdana Menterinya iaitu P. Busonggram telah meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan P. Busonggram telah menggalakkan pribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Okey, semasa Perang Dunia yang Kedua, dasar kerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Okey, yang tu nanti boleh rujuk buku teks, boleh baca bagaimana semasa Jepun nak menaruki negeri-negeri Melayu Utara dan dia bekerjasama dengan Thailand. Okey, Thailand turut memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan negeri utara Tanah Melayu. Kesimpulannya, nasionalisme berkembang daripada kesedaran memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan. Nasionalisme di Thailand pula berbeza kerana lebih kepada mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Kalau kita lihat di sini, kesimpulan kita lihat pemimpin-pemimpin ini berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara masing-masing. Jadi sumbangan pemimpin dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara ini wajar kita teladani. Okey, sampai di sini PDPR kita pada hari ini. Dan cikgu ucapkan ribuan terima kasih kerana pelajar mengikuti PDPR ini sehingga ke akhirnya dan cikgu harap pelajar semua dapat ambil nota dan dapat ilmu. Okey, jadinya kita akan sambung PDPR seterusnya untuk tajuk 2.5 dan pelajar harus bersedia baca buku muka surat 32 sehingga kepada muka surat 35 ataupun boleh baca sampai habis bab 2 inilah. Okey, jadi sampai di situ, sekian, terima kasih.